Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tentang kesan-kesan perjanjian British Belanda terhadap alam Melayu. Nama saya Luqman Hakim bin Ahmad Rashidi, F2020. Perjanjian Inggeris Belanda yang berlaku pada 1824 juga dikenali sebagai Persetiaan London, iaitu perjanjian antara United Kingdom dan Kemaharajaan Bersatu Belanda di London pada 17 Mac 1824. Perjanjian ini dibuat bagi menyelesaikan pertikaian yang berlaku kepada perjanjian Inggeris Belanda 1814. Syarat-syarat perjanjian. Antara syarat-syarat perjanjian yang dilakukan adalah Belanda akan menyerahkan Melaka kepada Inggeris dan juga Inggeris akan menyerahkan Bangka Hulu kepada pihak Belanda. Penghapusan landas di kawasan Kepulauan Melayu adalah tanggungjawab kepada dua-dua belah pihak iaitu Inggeris dan Belanda. Belanda tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu. Dan syarat-syarat seterusnya adalah pihak British pula tidak boleh membuat sebarang perjanjian atau terlibat dalam hal ehwal mana-mana kerajaan di selatan Singapura yang berada di bawah pengaruh pihak Belanda. Kesan-kesan perjanjian Inggeris Belanda terhadap alam Melayu antaranya adalah pembagian Kepulauan Melayu kepada dua lingkungan iaitu pengaruh British dan pengaruh Belanda. Perpecahan Empayar Johor Riau. Empayar Johor berakhir apabila Singapura dan tanah besar Johor ke tangan British dan Kepulauan Riau di bawah pengaruh Belanda. Seterusnya, persaingan kuasa antara British dan Belanda semakin sengit. Saya akan teruskan slide seterusnya kepada Muhammad Azri Nizami. Saya Muhammad Azri Nizami bin Muzammil dari kelas DLH1A F2043. Penubuhan Negeri-Negeri Selat, dalam singkatnya NNS. Penguasaan British di Tanah Melayu bermula dengan penempatan British di Pulau Pinang 11 Ogos 1786 dan Singapura 6 Februari 1819. British mempunyai tanah jajahan yang ketiga setelah Belanda menyerahkan Melaka melalui perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac 1824. Ketiga-tiga tanah tersebut diletakkan di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai NNS pada tahun 1826. Negeri-negeri Selat. Pada tahun 1832, pusat pentadbiran NNS di Pulau Pinang dipindahkan ke Singapura dan ditadbir secara langsung oleh Governor Jeneral di Kalkutta, India. Pentadbiran di Melaka, Pulau Pinang diketuai oleh seorang Resident Consular yang bertanggungjawab kepada Governor Jeneral di Singapura. Pada 1 April 1867, pentadbiran NNS dipindahkan secara rasmi dari India ke Pejabat Tanah Jajahan di London. Perluasan kuasa. Sejak penubuhan NNS, British tidak berminat untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri-negeri. Antara faktornya adalah yang pertama, British menghadapi dahagi penentangan terhadap pemerintah di India. Timbulnya konflik dengan Siam yang mendakwa negeri-negeri Melayu di utara adalah di bawah naungan. British mempertahankan prinsip berkecuali yang dipersetujui dalam perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Campur tangan akan menaikkan kos kiranya berlaku peperangan. Akta Pitt yang diluluskan di India melarang pegawai British untuk campur tangan. Hai, nama saya Nur Naziah binti Omar. Saya akan membentangkan tentang perluasan kuasa. British terlibat secara tidak langsung dalam politik tempatan, terutamanya apabila berasa terancam daripada kepentingan perdagangan sebelum tahun 1874. Antara peristiwanya adalah perebutan takhta Kesultanan Johor antara Tengku Husin dengan adiknya iaitu Tengku Abdul Rahman. Penentangan penghulu Nanning iaitu Dur Said terhadap cukai 1/10 daripada hasil tanaman yang dikenakan oleh British. Perjanjian Brunei ditandatangani antara pihak British dengan Siam pada masa tu 20 Jun 1826. Hal ini dia membenarkan para pedagang British menjalankan urusannya di Kedah, Perak, Selangor, Kelantan dan Terengganu tanpa ancaman Siam.
Kapal perang British membedil kubu pertahanan di Kuala Terengganu pada 4 November 1862 bagi menyekat kemarahan Siam di Terengganu dan Pahang yang mengancam kepentingan British. Selepas perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874, British mula campur tangan secara langsung dengan pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Antara sebabnya adalah revolusi perindustrian yang tercetus di Eropah menyebabkan harga biji timah melambung naik. Kekayaan hasil bumi di negeri-negeri Melayu, terutamanya biji timah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang serta emas yang berada di Pahang. British juga bimbang campur tangan kuasa Eropah yang lain seperti Jerman, Perancis, Itali, Rusia dan Belanda. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1899 yang memendekkan perjalanan dari Britain ke Tanah Melayu. Perubahan politik dan dasar kerajaan Britain. Desakan golongan pedagang di NNS supaya Britain campur tangan untuk pembalahan dalam kalangan pembesar Melayu. Bagi sistem residen pula, sistem residen ini telah diperkenalkan di Tanah Melayu semasa perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874. Jawatan residen ialah merupakan satu strategi British untuk menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu pada ketika itu. Sistem residen ini membolehkan British lebih berkuasa terhadap negeri-negeri Melayu dalam semua aspek, terutamanya dalam sistem pemerintahan dan ekonomi tanpa menanggung sedikit pun perbelanjaan. Pada awalnya, kemasukan residen di Tanah Melayu adalah untuk membantu Sultan mahupun Raja serta pembesar bagi mewujudkan keamanan. Tetapi, apabila diperincikan, sistem residen ini hanya adalah untuk menguntungkan pihak mereka sahaja. Mereka hanya perlu bijak mengatur kata dan kebijaksanaan tanpa mengharapkan terlalu banyak bantuan dari pihak British. Antara perubahan yang berlaku disebabkan pelaksanaan sistem residen ini ialah Sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dan pembesar juga kehilangan peranan mereka. Pungutan cukai ini diambil oleh British dan banyak lagi. Sekian, saya akan pas pada rakan saya. Saya Siti Aini Najihah binti Muhammad Sukari. Saya akan membentangkan tentang negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu merupakan gabungan 4 buah negeri di Tanah Melayu, iaitu negeri Perak, negeri Pahang, negeri Sembilan dan juga negeri Selangor yang disatukan dalam satu pentadbiran berpusat. Pentadbiran ini juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Idea awal penubuhan persekutuan ini dikemukakan oleh Sir Frederick Wright. Walaupun idea awal ini ditolak, namun terus diusahakan sehingga Frank Swettenham berjaya mendapat persetujuan keempat-empat sultan ini untuk menerima pembentukan persekutuan ini. Hasil kerjasama dan hubungan baik antara Swettenham dan keempat-empat sultan Melayu akhirnya pada 1 Julai 1896. Faktor-faktor penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pertama, kedudukan negeri Pahang. Kedua, kawalan kuasa residen. Ketiga, kecekapan dan keseragaman pentadbiran. Keempat, faktor keselamatan. Kelima, memperluaskan sistem hubungan. Dan keenam, dasar kerajaan Inggeris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Shakira binti Abdul Ghaffar, nombor matrik F2021. Saya akan bantangkan tajuk seterusnya. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ialah sekumpulan 5 buah negeri-negeri Melayu. Negeri-negeri itu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Pada tahun 1909, gabungan ini telah terbentuk apabila British dan Siam menandatangani Perjanjian Bangkok. Mengikut perjanjian ini, 4 buah negeri yang sebelum ini terletak di bawah naungan kuasa Siam, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu akan diserahkan kepada British. Dengan penyerahan ini, penasihat British telah diletakkan di setiap negeri tersebut. Pada tahun 1914 pula, Johor telah menandatangani satu perjanjian dengan pihak British bagi menerima khidmat penasihat British dan menjadi sebuah negeri Melayu tidak bersekutu. Seterusnya, bahasa rasmi negeri-negeri tidak bersekutu ialah bahasa Melayu dan dengan tulisan Jawi sebagai tulisan rasmi. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Berbanding negeri-negeri Melayu bersekutu, Raja Melayu di negeri-negeri Melayu bersekutu mempunyai kuasa yang lebih besar kerana kuasa penasihat British
tidaklah seluas kuasa residen di negeri-negeri Melayu bersekutu. Pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang berasingan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu berterusan sehingga Perang Dunia Kedua meletus. British didapati gagal mendapat tentangan hebat daripada raja-raja Melayu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kesemua negeri ini kemudiannya menyertai Malaya Union dan sekarang merupakan sebahagian daripada Melayu. Oleh itu, campur tangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara. Tujuan utama British campur tangan di tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi. Okey, kesimpulannya, perjalanan British di tanah Melayu meninggalkan kesan yang sangat mendalam terutamanya dari aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Ketiga-tiga aspek tersebut mengalami perubahan yang sangat mendadak kepada tanah Melayu menjadi negeri jajahan yang memberikan keuntungan kepada pihak British. Kesan yang paling ketara sehingga kini ialah dengan wujudnya masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Malah, kaum Cina dan India dibawa ke tanah Melayu oleh British sebagai tenaga kerja untuk mengeksploitasi ekonomi pihak British. Pola penempatan pengikut kaum yang diwujudkan semasa penjajahan British juga masih dikekalkan sehingga hari ini. Berdasarkan sistem pentadbiran British terdahulu, kerajaan Malaysia kini terus berjaya membentuk negara Malaysia yang maju, aman dan makmur. Sekian, terima kasih.